Bersua kembali. Rasanya ramai yang tidak sabar untuk menunggu tarikh 7 Oktober yang mana pada tarikh tersebut pembentangan bagi bajet tahun 2012 akan diadakan di Dewan Parlimen Malaysia. Tentu semua rakyat Malaysia akan menantikan pengumuman bajet 2012 dengan harapan bajet 2012 ini akan memberikan kelebihan kepada mereka. Persoalan adakah kerajaan akan mengambil kira keadaan ekonomi negara, soal kos hidup rakyat dan bentuk bantuan yang bergantung kepada keupayaan keuangan kerajaan dalam pembentangan bajet itu kelak. Dan sebagai sebuah kerajaan yang sentiasa prihatin akan kebajikan rakyat, adakah kerajaan akan mengambil kira semua aspek yang akan memberi kebaikan dan kesejahteraan kepada rakyat? Jadi tajuk Bual Biz hari ini ialah harapan bajet 2012. Bersama dengan tetamu, Cik Salihin Abang melalui rakan kongsi Salihin Consulting Group. Terima kasih Cik Salihin kerana sudi bersama kami lagi sekali di dalam Biz Malaysia. Dan tentunya yang menarik adalah topik yang akan hangat diperkatakan sepanjang minggu ini, 7 Oktober dan selepas 7 Oktober adalah bajet 2012. Baik, apakah yang dapat dilihat dalam pembentangan bajet 2012 kali ini? Terima kasih kepada pihak RTM terutamanya Biz Malaysia kerana sekali lagi mengundang saya untuk sama-sama membincangkan atau membagi idea tentang bajet 2012 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada hari Jumaat depan bersama dengan 7 Oktober. Okay. Bajet pada 2012 kali ini adalah satu bajet yang menarik dan penting di mana kita lihat yang pertama keadaan ekonomi sekarang dengan ketidaktentuan, ketercelaruan ekonomi di negara seperti Amerika Syarikat, di Europe dengan krisis hutangnya yang belum tentu tahu hala tuju mereka, macam mana mereka tak mengatasi. Dan di dalam sektor domestik pula kita menghadapi keadaan kekangan dari segi peningkatan kos taraf hidup yang tinggi, dan ini semestinya memerlukan kerajaan merencanakan satu bajet yang berhikmah bijak untuk menepani masalah ini. Sebab kekangan daripada luar dan dalam akan memberi impak tentang hala tuju negara kita. Seperti yang mana yang kita sedia maklum sekarang ni, kita sekarang ni pada tahun 2012 kita ada cuma tinggal 8 tahun saja untuk kita mencapai negara maju wawasan 2020. So Perdana Menteri kita akan membentangkan satu bajet yang kami rasakan menarik dan penting dan akan memberi impak macam mana keadaan negara akan dibawa oleh para pemimpin kita untuk menempati masalah dan juga ekonomi semasa yang akan datang. Baik, isu yang paling utama adalah kos sara hidup yang kian meningkat bagi golongan berpendapatan sederhana juga. Cik Salihin boleh berikan sedikit komen sedikit tentang mereka yang golongan berpendapatan sederhana yang memiliki pendapatan RM3,000 ke bawah sebulan. Pada masa sekarang ni kita lihat dulu kalau kita pergi ke pasaraya contohnya kita membeli barang dengan satu troli mungkin dalam sama juga 350, tetapi bila kita pada masa sekarang kalau kita pergi ke pasaraya jumlah RM500 itu adalah untuk satu bulan kita menggunakan. So peningkatan itulah amat ketara sekali. So dalam bajet yang akan datang ni rakyat jelata dan orang kebanyakannya terutamanya golongan yang berpendapatan sederhana dia mengharapkan kerajaan akan membagi insentif dari segi penurunan cukai contohnya, rebate dan relief mungkin dia akan dinaikkan dan mereka mengharapkan ini supaya dari segi disposable income akan bertambah. Dan kita lihat juga sekarang ni di mana kerajaan di dalam bajet-bajet yang lepas kita lihat banyak tumpuan dibagi kepada golongan-golongan yang miskin, tetapi kurang dibagi perhatian kepada golongan pendapatan sederhana terutamanya para graduan yang lepasan universiti contohnya di mana gaji mereka RM3,000 ke bawah. Okey, kita mengharapkan dalam bajet yang akan datang ini kerajaan memberi tumpuan yang khusus untuk golongan berpendapatan sederhana terutamanya yang tinggal di bandar-bandar besar. Mereka menghadapi masalah pengangkutan dari segi rumah, kereta dan sebagainya di mana kos ini adalah satu kekangan yang besar bagi mereka. Jadi bagi mereka di luar bandar harus tidak diberikan keutamaan? Kerajaan masih lagi memberi penekanan yang khusus untuk mereka ini. Saya rasa kerajaan dari segi kerajaan yang prihatin akan memberi layanan yang sama, layanan cukai yang sama kepada insentif yang sama kepada golongan yang miskin, tetapi kita memberi penekanan juga supaya pihak kerajaan memberi satu relief ataupun satu
tumpuan kepada golongan ini sebab golongan ini adalah golongan yang kurang dibagi perhatian. Kadang-kadang contohnya misalnya golongan yang miskin dapat banyak insentif, tetapi golongan yang ini seperti dilupakan? Seperti dilupakan. Okay, kita harap kerajaan akan melihat sesuatu di dalam bajet 2012 dan kita akan menunggu, insya-Allah menunggu pembentangan berkenaan dengan terutamanya golongan yang berpendapatan sederhana di bawah 3,000 ni. Baik, bagaimana dengan cukai barangan dan perkhidmatan ataupun GST? Adakah akan dilaksanakan pada tahun depan? Saya berpendapat keberangkalian Perdana Menteri akan membentangkan sekali lagi cukai GST ini adalah lebih tinggi sebab Perdana Menteri telah menyebut juga dalam wawancaranya yang dalam majalah Forbes yang lepas. Okay. Cuma dari segi kita mengharapkan sekarang ni kerajaan yang pertama sekali dari segi advokasi ataupun pendidikan, kita mengharapkan kerajaan akan mengeluarkan satu bajet ataupun yang khusus untuk pendidikan ataupun pelajaran GST untuk promosi kepada kita lihat sekarang terlalu kurang. So bila kerajaan tiada pendidikan, maknanya kurang pendedahan pasal GST, maka akan menimbulkan kerisauan, ketakutan pada golongan rakyat dan juga golongan peniaga pasal GST. Yang kedua sekali, kita mengharapkan bila GST ini dilaksanakan, training, software, hardware yang berkenaan dengan untuk mengimplementasikan GST ini akan dibagi pengacunan cukai, contohnya relief dan juga tolakan cukai 2 kali misal contohnya. Dan ini kita harapkan, dan untuk untuk ke arah mengimplementasikan GST ini, kita berharap kerajaan akan secara beransur-ansur akan mengurangkan cukai individu dan juga cukai syarikat. Mungkin akan bermula pada 2012, bajet 2012, dan kita mengharapkan Perdana Menteri akan menyentuh perkara ini pasal GST ini. Baik, bagaimana pula dengan zakat perniagaan, terutamanya ke atas syarikat-syarikat Muslim yang sekarang ini tolakan terhad kepada 2.5%? Layanan cukai ke atas donation ataupun derma sekarang ni, layanan cukai yang kepada syarikat-syarikat yang memberi derma untuk CSR, program-program CSR dia adalah 7% untuk individu dan 10% untuk company. Kemudian tolakan untuk kami-kami yang Muslim atau syarikat Muslim adalah 10%. So kita mengharapkan untuk menggalakkan lebih ramai syarikat-syarikat Muslim ataupun Islam untuk membayar zakat. Kita mengharapkan kerajaan akan menyamatarakan, atau samakan antara tolakan 2.5% daripada pendapatan agregat kepada sama dengan syarikat 10%. Saya harap benda ini kita dari segi persatuan, daripada kita sentiasa mengajukan benda ini kepada kerajaan supaya kita berharap dalam bajet yang akan datang ini akan menjadi kenyataan. 7% bagi individu, 10% bagi syarikat. Jadi bagaimana agaknya kita nak menggalakkan pertumbuhan ekonomi dalam permintaan domestik? Ramai yang mengharapkan agar bajet 2012 ini akan lebih akomodatif kepada rakyat Malaysia. Kita sedia maklum sekarang ini masalah yang berlaku di Amerika Syarikat dari segi penurunan. Bila negara Malaysia mengalami masalah ekonomi sekarang ini dan juga di Europe mengalami masalah hutang, maknanya ekspor kita akan berkurangan. Bila ekspor berkurangan, maknanya pertumbuhan ekonomi negara haruslah dirangsang dari segi domestiknya. So dulu kita mengharapkan pelaburan asing datang ke Malaysia, datang untuk membuat kilang, pembuatan dan sebagainya, di mana sekarang ni kita terpaksa bersaing dengan negara-negara seperti China, Indonesia, Vietnam yang mampu memberi upah ataupun gaji yang lebih rendah, dan kita tidak belum bersaing untuk mendapatkan dari segi kos labor ataupun upah yang rendah ni. So kita kena untuk memacu ekonomi dari segi dalaman, kita harus beranjak kepada satu ekonomi ataupun yang katakan knowledge ekonomi ataupun dari segi pekerja dan juga ramai pekerja kepada pencipta sekarang ni. Kita nak melahirkan ramai orang Malaysia yang boleh mencipta, yang ada teknologi yang boleh membawa Malaysia ke negara yang maju. Ini adalah penting. Dan kita dari segi domestic investment negara kita, kita kena ada insentif yang sesuai untuk mereka seperti mana yang dibagi kepada pelabur-pelabur asing yang datang ke Malaysia, supaya syarikat-syarikat tempatan yang buat pelaburan di Malaysia akan mendapat insentif ataupun yang sekarang ni kebanyakan yang dibagi adalah taraf perintis. Dia bagi yang dibagi kemudahan ataupun insentif yang sama dengan pelabur-pelabur asing ni. Kita berharap juga dalam bajet yang akan datang ni akan ada
Okey, untuk domestic investment ni sama dengan dia punya foreign direct investment. Sama. Baik, pada 25 Oktober ini nanti akan diadakan satu seminar mengenai bajet 2012 yang bakal berlangsung ini oleh Persatuan dari Tax Consultant, Persatuan Association of Tax Consultant ni. Boleh Cik Salihin terangkan dengan lebih terperinci? Saya mewakili kat sini dari segi kita pihak Salihin Consulting, kita Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia, kita akan mengadakan seminar bajet pada 25 hari bulan Oktober di PWTC yang akan menerangkan lebih lanjut yang mengupas mengenai apa yang telah dibentang oleh Perdana Menteri kita pada bajet 2012. Di sini saya ingin mengalu-alukan kepada para penonton dan siapa-siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi pasal bajet 2011 untuk sama-sama hadir di PWTC 25 Oktober. Di samping itu juga kita juga menerbitkan bajet 2012 dan maklumat cukai yang menerangkan mengenai perubahan ataupun apa-apa maklumat yang selanjutnya mengenai bajet 2012. Dan ini adalah semua yang terperinci dan kepada mereka yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang maklumat cukai dan bajet 2012 bakal dibuatkan juga buku seperti ini. Baik, apa yang paling penting bagi bajet 2012 kita tunggulah 7 Oktober nanti jam 3 petang. Apakah yang akan bakal dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Secara ringkas, Cik Salihin, apakah harapan Cik Salihin? Kita mengharapkan bajet 2012 ini boleh memberi keyakinan kepada pelabur, kepada rakyat halayak, sebab dalam keadaan sekarang ini, dalam kecelaruan ataupun ketidaktentuan ekonomi sekarang ni, kita mengharapkan satu suntikan ataupun input daripada bajet 2012 ni untuk melonjakkan semangat terutamanya. Di sini kita ingin melihat dan bajet 2012 ini adalah memberi keyakinan kita untuk melangkah menjadi negara maju pada tahun 2020. Ini adalah satu landasan. Yang pentingnya kesejahteraan rakyat diberikan keutamaan. Betul, Cik Salihin? Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami, Cik Salihin, dalam masa yang singkat ini untuk menerangkan harapan mengenai bajet 2012 yang bakal dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 7 Oktober nanti. Dengan Bual Biz itu sebentar tadi, sekian dahulu Biz Malaysia untuk hari ini. Rancangan Niaga Terbaik. Saya Hazlin Abdul Aziz. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia.